Assalamualaikum semua, salam Jumaat. Selamat datang ke Buletin Gadget. Jadi jom kita tengok rangkuman-rangkuman berita menarik pada minggu ini. Status terkini 5G di dalam Malaysia. Tablet Oppo mungkin hadir dengan spesifikasi ini. Bukan Apple je, Samsung pun ada kain lap. Lepas ni hanya orang terpilih sahaja dapat lihat last scene anda. Jimat masa dan kos, Pharma niaga uji hantar ubat guna drone. OnePlus 10 Pro didedahkan. Bonjol kamera seperti Galaxy S21. Status terkini 5G di dalam Malaysia. Baru-baru ni, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Tan Sri Anwar Musa telah pun mendedahkan 5 syarikat telco Malaysia iaitu Unify Mobile, Celcom, Digi, Maxis dan juga U-Mobile masing-masing mendapat download speed 5G melebihi 1000 Mbps. So semestinya ini berita baik untuk kita, tapi seperti yang kita tahulah 5G ni dia akan diriliskan secara berperingkat di dalam Malaysia ni. Dan menurut menteri, negeri-negeri yang dapat menikmati 5G ni pada tahun hadapan adalah seperti Pulau Pinang, Selangor, Johor, Sabah dan Sarawak. Tambahan dengan itu, Tan Sri Anwar Musa juga telah mengatakan yang perkhidmatan 5G ni akan ditawarkan dengan harga yang mampu milik kepada setiap pengguna. Ini adalah kerana DNB iaitu Digital National Berhad yang sendiri memegang infrastruktur 5G ni, mereka menekankan tentang one single owner supaya perkhidmatan ni dapat menjadi lebih efisien dan juga secara tidak langsung mengurangkan kos harga. Jadi jangan risau, 5G akan jadi lebih mampu milik lah kepada semua pengguna. Tetapi, syarikat-syarikat telco sebenarnya tidak setuju dengan approach DNB ni untuk mengeluarkan harga kepada publik. Kerana bila DNB ni dah dedahkan harga kepada publik dan harga tu akan dijual kepada syarikat-syarikat telco, of course lah syarikat-syarikat telco nak markup kan. Sebagai contoh lah kan, DNB didedahkan rangkaian 5G tu harganya RM500 kepada telco-telco ni semua. Dan maklumat tu akan didedahkan kepada publik. Jadi bila telco-telco ni nak markup, contohnya lah Digi, daripada 500 base price tu dia nak markup jadi 650. Jadi secara tak langsung kompetitor dia contohnya macam Celcom. Dia nak markup 600.5 tu pun dia fikir dulu sebab dia dah nampak harga yang tadi tu. So maybe dia buat harga dalam 630. U-Mobile pula mungkin dia buat dalam harga 580 contohnya lah kan. Jadi secara tak langsung, bila DNB nak dedahkan harga perkhidmatan 5G tu kepada publik, telco-telco ni semua macam susah sikit, takut efek kepada bisnes diorang. Sebab diorang pun nak buat untung juga kan, nak markup harga juga kan. Jadi itulah dia macam ada konflik sikit between DNB yang dipegang kerajaan dan juga syarikat-syarikat telco yang swasta ni. Sebab kita kena ingat 5G ni dipegang oleh DNB. So nak tak nak syarikat-syarikat telco ni kena ikut sikit permainan DNB ni. Dan kita tak tahu DNB ni mungkin akan jadi macam TM ke nanti kan. Tiba-tiba dia nak naik harga kepada tahun depan. Benda tu boleh terjadi tau. So kita harapkan yang terbaik je lah. Kita tak nak tahu dia orang punya permainan macam mana, asalkan harga 5G tu mampu milik kepada semua pengguna dan dipercepatkan di seluruh Malaysia. Itulah yang kita nak sebenarnya. Tablet Oppo mungkin hadir dengan spesifikasi ini. Sejak tahun lepas lagi kita dah dengar Oppo nak keluarkan dia punya tablet pada tahun ni 2021. Tapi dengan baki lebih kurang dalam sebulan je lagi, kita masih tak dapat kabar berita lagi. Tetapi baru-baru ni ada gambar leak tentang Oppo punya tablet ni. Gambar tu tak menunjukkan rekaan sepenuhnya, dia nampak separuh je. Dan kalau dilihat, dia tak ada takuk tau dekat bahagian hadapan. Tapi gambar tu separuh je, nampak belah kanan. So mungkin kamera selfie punya takuk tu berada di belah kiri. Mungkin lah kan. Selain daripada image yang di-leak tu, ada juga beberapa maklumat yang belum rasmi yang telah didedahkan. Dikatakan tablet Oppo ni bakal menggunakan chipset Snapdragon 870 dengan RAM 6GB, dengan storage 256GB, bateri 8000 mAh, skrin 11 inci dan menggunakan refresh rate 120Hz dan juga menjalankan sistem ColorOS 12 berdasarkan Android 11. Jadi sebenarnya aku pun agak excited untuk menantikan kehadiran Oppo tablet ni. Sebab yelah kan baru-baru ni pun Realme dah join market tablet. Lepas tu ada juga rumours Vivo pun nak masuk market tablet pada tahun hadapan dengan Vivo Pad-nya. Mungkin ada di luar sana peminat-peminat Oppo yang sedang menunggu kehadiran tablet ni. So kita harap ia datang dengan cepat. Okay? Bukan Apple je, Samsung pun ada kain lap. Bulan lepas kita dikejutkan dengan Apple. Apple ni kadang dia tak masuk akal. Dia keluarkan kain lap yang berharga RM99. Memang betul-betul kayangan babe. Mungkin ada di antara korang yang kata Apple ni gila lah. Dia ni apa pahal lah dengan kepala otak dia ni kan. Tetapi kain lap tu mendapat permintaan tinggi tau.
Beli tahun ni, tahun depan dapat permintaan tinggi juga tu. Aku tak faham betul. Okey, cukup tentang Apple. Sekarang ni kita cerita tentang Samsung. Samsung pun turut dikabarkan akan mempunyai dia punya kain lap sendiri, dan ini dapat dilihat pertama kali dalam aplikasi Samsung Members di Jerman. Berkemungkinan kain Samsung tu tak akan dijual lah. Mungkin dia nak buat amal jariah, dia nak bagi kepada 1000 pengguna Samsung terawal yang mendaftar kepada promosi tersebut. So itu mungkin akan, orang kata menganjing lah kan, Samsung menganjing Apple, Apple jual, Samsung bagi. Benda ni memang tak lari daripada teknologi. Samsung bahan Apple, Apple bahan Samsung, benda-benda macam tu je lah dia main kan. Lepas ini, hanya orang terpilih sahaja dapat lihat last scene anda. Okey, cerita tentang WhatsApp. WhatsApp ni memang digunakan di seluruh dunia, dan ada satu ciri WhatsApp iaitu last scene yang agak sensitif kepada pengguna-pengguna ni. Mana taknya last scene ni boleh buat orang bergaduh, last scene ni boleh buat couple break apa semua kan. Jadi seperti update sebelum ni, WhatsApp ada pilihan untuk ciri last scene tu. Dia punya options ada everyone, ada my contacts, ada nobody. My contacts tu maksudnya orang yang terpilih untuk melihat last scene tu. Tapi untuk update terkini ada ciri my contacts accept. So bezanya my contacts dengan my contacts accept ni, my contacts tu korang boleh pilih contacts korang untuk lihat last scene korang. Tetapi my contacts accept tu korang boleh pilih untuk tidak lihat last scene korang. Lebih spesifiknya, contohlah aku ada kawan bernama Ahmad kan. So aku tak nak Ahmad ni tengok aku punya last scene. Aku pilih my contacts accept tu, pilih nama Ahmad. Dia lebih kurang macam Instagram, macam hide story kepada specific person. So itulah dia update terkini WhatsApp. Korang boleh sembunyikan last scene tu untuk everyone, untuk my contacts, untuk my contacts accept, dan juga untuk nobody. So pandai-pandailah korang susun yang korang punya last scene tu kan. Jimat masa dan kos. Pharmaniaga uji hantar ubat guna drone. Jadi untuk masa beberapa tahun sebelum ni, drone dah mendapat permintaan yang popular dari segi fotografi, dari segi videografi dan banyak lagi lah. Baru-baru ni dilaporkan yang Pharmaniaga, supplier ubat tu, mereka pun dah menguji penghantaran ubat menggunakan drone tau. Menurut Pharmaniaga, inisiatif ni bertujuan untuk mengurangkan kos, menjimatkan masa serta meningkatkan kecekapan bekalan rantaian ubat tu. Ini dikatakan kerana penghantaran menggunakan drone ni adalah 5 kali lebih cekap daripada penghantaran konvensional. Contoh macam hantar ubat tu guna bot dan sebagainya lah. Projek ni dinamakan Projek Eagle dan ia telah pun berjaya dilakukan di Pulau Pangkor, di mana ia melibatkan jarak sejauh 4.2 km daripada JT Manjung ke Klinik Kesihatan Pangkor. Dan kapasiti ubat yang dihantar melalui drone tu adalah lebih kurang dalam 3 kg. Perkara ni bagus juga tau, sebab ia dapat mempercepatkan proses penghantaran ubat daripada supplier ke klinik kesihatan. Jadi secara tidak langsung, pesakit-pesakit pun dapat benefit lah. Diorang boleh dapat ubat tu dengan lebih cepat dan sebagainya. Tetapi jangan salah faham, kerana penghantaran ubat melalui drone ni hanyalah daripada supplier kepada klinik kesihatan sahaja. Pesakit-pesakit kena pergi ke klinik juga untuk pick up ubat tu. Dia bukan hantar drone tu daripada JT ke rumah pesakit. Bukannya macam tu. Tapi apa-apa pun, ini perkara yang baiklah, dan bila proses macam ni dah pun berlaku, ia akan membuka lebih lagi ruang pekerjaan untuk drone flyers, dan bukan saja dari segi perubatan, mungkin parcel-parcel yang kita beli sebelum ni pun akan dapat dihantar melalui drone. So ia dapat membuka pintu barulah. OnePlus 10 Pro didedahkan. Bonjol kamera seperti Galaxy S21. Model baru OnePlus 9 iaitu OnePlus 9 RT baru je diriliskan pada bulan lepas. Namun kini OnePlus dalam proses membangunkan OnePlus 10 Pro yang dijangka akan diriliskan pada pertengahan tahun hadapan. Beberapa gambar kamera bump belakang yang tu didedahkan dan dilihat seperti Galaxy S21 sikit tau. Ia datang dengan tetapan 3 kamera dan bersambung dengan bingkai logam telefon. Antara kabar angin lain juga seperti ia datang dengan 8GB RAM dan juga 12GB RAM, storage daripada 128GB sampai 256GB, skrin AMOLED LTPO Fluid 2 bersaiz 6.7 inci dengan nisbah 29 dan juga didatang dengan refresh rate 120Hz. Jadi itulah dia beberapa rumours tentang OnePlus 10 Pro ni. Apa-apa pun, peminat-peminat OnePlus, kita boleh tunggulah. Dia makin nak release nanti, makin banyak rumours yang akan datang. So kita akan kongsikan nanti, okey? Jadi itu saja rangkuman-rangkuman berita menarik untuk Buletin Gadget pada minggu ini. InsyaAllah kalau ada umur dan masa, kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Yang penting korang stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum.